kita akan memberikan kerjasama, tidak ada halangan. Ya. Selama ni kami dah berbincang dah ya dalam syarat pengarah bahawa sekiranya ada apa-apa keperluan daripada agensi seperti SPRM untuk menyiasat, kita adu-adukan, tidak ada halangan ya, tidak ada. Orang kata dalam kes perjudian tak ada kompromi yang boleh kan. Ya. Jikalah kalau SPRM disampaikan salah anggota ni, bagaimana Tan Sri nak adakah operasi sasaran di, sebab kita tahu kalau kes-kes perjudian ni mungkin di tempat lain pun ada. So macam mana betul Tan Sri akan kerahkan untuk polis di negeri masing untuk siasat ke di frame-frame lain mana? Saya dah sebutkan tadi ya, berikan saya sedikit masa lagi. Akan berlaku rombakan besar-besaran, bukan saja sebab isu perjudian ini, tetapi oleh kerana isu perjudian ini bangkit ketika ini di mana berlaku persaraan pegawai-pegawai tinggi, so akan berlaku rombakan. So di situ akan diambil kira sekiranya telah dibuktikan bahawa memang wujud kecuaian di pihak pegawai-pegawai di bawah yang membiarkan aktiviti judi ini tadi berleluasa, kita ambil tindakan dalam sedikit masa lagi ya, sedikit masa lagi. Jadi memang saya tidak ada kompromi dalam hal ini ya, tidak ada kompromi. Dan bukan saja Sungai Buloh, sebagaimana yang saudara sebutkan tadi, mungkin daerah-daerah lain pun ada. So pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Zee telah pun saya arahkan untuk mendapatkan laporan penuhnya ya, berhubung dengan keadaan di bawah ini. Sri sendiri ada pernah buat dakwaan yang dia dapat panggilan daripada ayahanda? Ya, saya amat tidak saya tidak boleh terima adanya elemen-elemen gangsterism yang nak mengugut sesiapa. Saya beri amaran di sini, baik di kalangan sedikit-sedikit judi ini ataupun di kalangan gangster ya, yang cuba nak menganiaya ataupun menakut-nakut, mengugut saudara Asri ni ataupun sesiapa sajalah yang bakal tampil berkongsi maklumat dengan PDRM tentang perlakuan kejadian-kejadian jenayah ini, saya beri amaran jangan buat begitu. Dan saya pun bukan cakap kosong di sini. Sejak awal tahun ini lagi, banyak tindakan terhadap gangsterism ini telah diambil oleh Jabatan Siasatan Jenayah ya, across the board, bukan saja geng daripada satu kaum, pelbagai kita ambil tindakan terus untuk tangani. Amat serius. So gangsterism saya tak benarkan ia berleluasa di dalam negara ini. Kita bukannya Sicily ya, tahun 50-an dulu, 30-an dulu, mafia ke apa, ataupun kita bukannya di Chicago di mana pada satu ketika dulu gangster-gangster pernah menguasai ataupun toke-toke dadah sebagaimana berlaku di negara Latin sana ya, pada satu ketika dulu berkuasa penuh sehingga dia boleh membunuh pegawai polis, tentera dan apa sahaja. Saya tak akan biarkan perkara ini, keadaan ini wujud dalam negara ini. Gangsterism tak boleh dibiarkan berluasa di sini. Saya beri amaran ini. Yang mana yang belum kena tangkap lah, yang dah kena tangkap dah ada dah dalam dekat Kajang mana. Tapi yang belum kena tangkap ni, peringatan kepada mereka. Saya kata tengok isu ni, banyak pemain maklumat ni macam takut sikit. Ya, itu sebab tadi sekiranya mereka takut, saya menggalakkan mereka menggunakan komunikasi dalam handphone ya, dalam handphone untuk menyampaikan apa juga maklumat. Dan insya-Allah saya peringatkan kepada semua pegawai-pegawai di bawah ini untuk merahsiakan ya. Dan sekiranya saya dapat kesan di mana ada perbuatan yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja mendedahkan identiti pemberi maklumat ni tadi, saya bukan ambil tindakan tata tertib. Saya akan ambil tindakan di bawah penal code, kanun kesiasaan. Ya, bukan setakat hukuman potong gaji, surat teguran, amaran ataupun ditahan kenaikan gaji, tetapi dia masuk ke Sungai Buloh ataupun ke Kajang. Saya beri amaran kepada pegawai-pegawai saya sendiri. Jangan kompromi identiti pemberi maklumat ni tadi. Sebenarnya pemberi maklumat ni pun sebenarnya nak membantu
Sebab saya sebutkan tadi ya, sebelum ini saya sebut, saya yakin sebilangan besar daripada warga PDRM ni hendak bertugas dengan penuh integriti, hendak bekerja, hendak menyumbang bakti, khidmat bakti dengan sebaik-baiknya. Segelintir ni tadi ya. Ini yang bukanlah nilai setitik, mungkin nilai satu cawan, tetapi merosakkan susu satu tasik misalnya kan. Kalau setitik tu mungkin kecil sangat, tapi saya berusaha lah pergi ke arah ini ya, demi keharmonian, keselamatan orang ramai. Tak ada nak lindung-lindung ke, nak tutup-tutup ke apa semua. Dan itulah saya harap statement saya nanti akan difahami oleh semua petugas-petugas, pegawai di bawah ya. Supaya sekiranya ada orang yang tampil nak memberikan, tanggungjawab pertama ialah melindungi identiti ya. Dan kita jalankan siasatan. Tetapi sekiranya ada yang jenis baling batu sembunyi tangan ya, itu kita akan tangani dari angle yang lain pula ya, membuat fitnah misalnya ya. Ni saya nak rungkaikan balik cerita fitnah ni tadi ya. Saya difahamkan apa yang dimaksudkan oleh Ketua Polis Daerah Sungai Buloh tersebut bukanlah fitnah kerana dia menafikan wujudnya aktiviti judi di situ. Yang dikatakan fitnah itu ialah dakwaan mengatakan pihak beliau ya, tidak mengambil tindakan langsung terhadap, sedangkan beliau ada mengambil tindakan. Itulah cerita fitnah ni tadi.